Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 1 untuk bab 1 iaitu mengenali sejarah. Okey, pada kelas yang lalu kita telah mempelajari tentang penyelidikan di dalam sejarah. Ada beberapa kaedah iaitu kaedah bertulis, kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Baik, pada hari ini kita akan tengok lagi di dalam bab 1 ini untuk subtopik yang keenam iaitu 1.6 tafsiran dalam sejarah dan juga 1.7 iaitu kepentingan mempelajari sejarah. Okey, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang baik untuk dan diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi pembelajaran ini. Okey, kamu boleh buka buku teks kamu pada muka surat 16. Okey, kita teruskan lagi. Baik, apakah yang dikatakan dengan tafsiran dalam sejarah? Okey, kamu boleh tengok buku teks kamu. Kamu tengok bab A ni. Apa dia tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran dalam sejarah bererti menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Maksud dia kita nak buat explanation ataupun penerangan tentang sesuatu fakta tu berdasarkan sumber-sumber yang boleh sesuai dan boleh digunakan. Itu yang dikatakan tafsiran dalam sejarah. Okey, tengok pula B. Mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Tafsiran dalam sejarah ni dia tak sama. Jadi kenapa wujud perbezaan? Okey, yang pertama adalah pemilihan sumber yang pelbagai. Jadi ada banyak sumber. Ada yang orang kata apa? Secara bertulis. Ada sumber secara lisan dan juga ada sumber secara arkeologi. Jadi sumber tu berbeza-beza. Okey, yang kedua adalah perbezaan pandangan. Okey, kita dah tengok pada contoh pada pembelajaran semasa tingkatan 1. Jadi ada wujud pelbagai pandangan daripada tokoh-tokoh sejarawan yang berbeza. Jadi wujudlah perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey, yang ketiga adalah perbezaan ideologi. Jadi ada sejarawan yang memikirkan contoh sesuatu perkara yang ditafsirkan berlaku sebegini, tapi ada sejarawan pula yang mempunyai perbezaan ideologi. Okey, yang keempat adalah tujuan penulisan. Okey, nak ceritakan tentang apa, mengenai apa. Jadi benda tu tidak sama. Jadi walau bagaimanapun pentafsiran dan penerangan yang objektif ataupun tepat menjadi matlamat utama kepada sejarawan. Jadi nak menceritakan, nak menerangkan tu adalah objektif utama dia, dan tujuan dia untuk untuk membuat tafsiran di dalam sejarah. Okey, kenapa penting tafsiran dalam sejarah ni? Ni kamu boleh tengok buku teks kamu. Yang pertama adalah ia menggalakkan kita untuk menggunakan pelbagai sumber dalam penulisan bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Okey, yang kedua, dia akan ajak kita supaya untuk menilai sesuatu peristiwa sama ada dilihat dari sudut yang berbeza. Contohnya paling senang lah. Okey, cikgu ambil kemerdekaan negara. Okey, jadi bila kita tengok, kita dapat nilai apa dia punya
kelebihan dia setelah kita mencapai kemerdekaan. Jadi apa yang kita dapat? Jadi ada pelbagai pandangan daripada sudut yang berbeza. Apa kebaikan yang kita terima? Okey, seterusnya dia mendorong kita untuk berfikiran lebih terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa dengan menggunakan pelbagai sumber sejarah. Tak kiralah kalau kita secara lisan ke, mana kita dengar cerita daripada orang ke, ataupun bukti penemuan sesuatu ke, ataupun daripada catatan-catatan yang telah dijumpai. Okey, D. Apakah contoh tafsiran dalam sejarah? Okey, bagaimana kita mentafsir peristiwa? Ni contoh dalam konteks kamu. Bagaimana kita mentafsir peristiwa penentangan Haji Mat Hassan bin Munas atau lebih dikenali sebagai Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Jadi pengkaji tempatan dia melihat faktor kebangkitan dia disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh pihak British, dan ini membebankan orang ramai. Jadi bagi pengkaji barat pula, kebangkitan Tok Janggut ini dianggap sebagai pemberontakan. Jadi okey, situ kita boleh lihat kalau pengkaji tempatan dia lebih melihat kepada kebangkitan Haji Mat Hassan bin Munas ataupun Tok Janggut ini lebih kepada penentangan disebabkan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang dikenakan oleh pihak British. Tapi bagi sejarawan barat pula, dia melihat kebangkitan Haji Mat Hassan bin Munas ataupun Tok Janggut ini lebih kepada pemberontakan. Jadi kat situ ada perbezaan tafsiran. Okey, seterusnya kamu boleh tengok pada muka surat 17 ke ni? Muka surat 18. Okey. Apa kepentingan kita mempelajari sejarah? Okey. Sejarah ni dia memberikan kefahaman tentang masyarakat, tentang negara dan juga dunia kepada kita. Jadi melalui penyelidikan, penerokaan bukti, empati pada peristiwa sejarah, unsur perpaduan dan semangat kebangsaan akan menjelma dalam diri kita. Oleh sebab itulah kita kena aplikasikan ilmu sejarah dalam kehidupan kita. Jadi iktibar daripada peristiwa yang telah berlaku tu mendorong lagi kita ini untuk bertindak lebih baik dan juga berhati-hati pada masa hadapan. Okey, kita tengok yang pertama. Apa kepentingan mempelajari sejarah? Okey, yang pertama dia dapat mengenal asal usul kita. Jadi kita belajar sejarah, kita dapat kenal asal usul kita, keluarga kita, negara kita. Di samping tu kita dapat memahami adat istiadat dan tradisi pelbagai bangsa dalam negara kita. Tu penting kita kena kenal asal usul. Kan kita ada banyak bangsa kat negara kita Ada Melayu, ada Cina, ada India. Itu yang secara umum. Okey, kalau kaum lagi ada, kita ada macam-macam kaum lagi. Jadi bila kita kenal asal-usul ni, kita lebih memahami adat istiadat, tradisi dan budaya bangsa kita. Okey, yang kedua kita dapat mengambil iktibar. Okey, kalau kamu tengok sebelah ni ada satu gambar peristiwa darurat yang pernah berlaku kat negara kita pada tahun 1948 hingga 1960. Jadi masa tu wujud keadaan yang sangat pecah-kacir dan kemusnahan. Jadi atas daripada peristiwa yang telah berlaku ni, kita dapat mengambil iktibar. Jadi sejarah yang telah berlaku ini membawa pengajaran dan iktibar kepada peristiwa yang lepas. Jadi mereka yang tidak belajar sejarah ni berkemungkinan akan mengulangi kesilapan yang telah berlaku. Macam kita belajar ni, jadi kita akan ambil iktibar. Jadi apa sebab berlaku darurat dulu, kerana apa. Jadi kita bila kita dah belajar sejarah, kita tahu ini sebab ini, ini sebab ini. Jadi kita akan ambil iktibar.
Okey, yang ketiga adalah memupuk patriotisme. Jadi sejarah akan mengajar kita untuk hargai warisan negara kita ini untuk dihayati oleh generasi yang akan datang. Jadi dengan cara ini dapat menyemat rasa cinta akan negara dan menaikkan semangat patriotisme. Okey, paling senang lah contoh kalau cikgu ambil lah yang paling mudah. Contohnya kalau ada sukan kan, sukan yang di peringkat antarabangsa ke apa kan. Jadi kita ada hantar atlet kan, negara kita ada hantar atlet. Jadi atlet kita menang contoh kan. Jadi bila menang tu dia dapat orang kata apa, memupukkan lagi patriotisme. Bila kita tengok menara bendera kita dikibarkan kan, okey, ada nama negara kita menempa nama, jadi dia dah akan menyemai lagi rasa cinta akan negara kita dan menaikkan lagi semangat patriotisme. Okey, itu contohlah. Okey, kamu boleh tengok gambar ni ya. Okey, seterusnya muka surat 19. Yang keempat, apa kepentingan kita mempelajari sejarah? Ia dapat mengukuhkan perpaduan. Okey, kalau kamu tengok gambar sebelah ni ada gambar masyarakat yang berbilang kaum lah. Ada Melayu, ada Iban, ada Cina, ada India, ada apa lagi ni? Pelbagai lah ada kat sini ya. Jadi pengetahuan sejarah yang kita belajar ni sangat penting dapat kepada generasi hari ni dapat meneruskan lagi kesinambungan hubungan harmoni antara kaum dan negara kita ni. Jadi sejarah ni dapat menjadi sumber kesedaran kepada masyarakat dalam menjaga dan meneruskan adat resam dan juga tradisi kita. Okey, seterusnya apa lagi kepentingan kita belajar sejarah? Kita dapat membangunkan negara dan bangsa. Okey, kalau kamu tengok gambar sebelah ni ini mercu tanda lah kita punya kemajuan negara kita. Jadi bila kita belajar sejarah ni, kita dapat menggalakkan lagi, mengajak kita lagi untuk mempertahankan kegemilangan yang negara kita capai. Dulu-dulu susah tak ada semua benda ni, tak ada. Kita dulu hidup pun dalam keadaan yang susah, tapi sekarang negara kita alhamdulillah sudah maju. Jadi bila kita belajar sejarah ni, kita dapat membangunkan lagi negara dan bangsa kita. Kita lebih memahami budaya dahulu dan juga budaya kini untuk dibuat perbandingan bagi membangunkan negara dan bangsa pada masa akan datang. Okey, dan yang terakhir, apa kepentingan kita mempelajari sejarah? Kita dapat mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Okey. Melalui pembelajaran sejarah ni kita dapat mewujudkan pemikiran kritis dan juga analitis. Kita dapat tingkatkan. Di samping itu kita dapat membuat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa. Okey, kalau kamu tengok sebelah ni ada gambar dulu-dulu rombongan kemerdekaan menuju ke Bandar Hilir di Melaka pada 20 Februari 1956. Peristiwa ni dah lama berlaku. Kita pun mungkin ada yang tak lahir lagi, tapi bila kita tengok ni kita dapat buat tafsiran terhadap sesuatu peristiwa yang memberikan makna kepada kita dan juga negara kita. Jadi sejarah ni secara tidak langsung akan mendorong seseorang untuk memahami peristiwa sejarah lebih empati. Apa dia empati ni? Empati ni adalah memahami perasaan orang lain. Okey, jadi jelaslah kepada kita bahawa dengan mempelajari sejarah ni kita dapat mendidik generasi dan akan datang dan juga memupukkan kita semangat untuk lebih cintakan negara kita, di samping meneruskan kegemilangan tamadun bangsa Malaysia. Okey, baik. Jadi itu untuk kepentingan mempelajari sejarah. Okey, jadi secara keseluruhan untuk bab 1 kita dah tengok apa dia pengertian sejarah ikut orang kata apa, pandangan sejarawan
Dia merujuk kepada apa, dan membawa iktibar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita dah tengok tentang masa silam dalam ruang sejarah, iaitu garis masa. Kita dah tengok sumber-sumber sejarah, ada sumber primer, ada sumber sekunder. Okey, kita dah tengok penyelidikan dalam sejarah, kaedah apa, kaedah bertulis, kaedah lisan, dan juga kaedah arkeologi. Okey, yang tadi kita dah tengok tafsiran dalam sejarah, macam mana perbezaan dalam tafsiran, disebabkan oleh apa, pemilihan sumber, pandangan yang berbeza, ideologi dan tujuan penulisan. Okey, dan yang tadi yang terakhir, kita dah tengok apa kepentingan kita mempelajari sejarah. Okey, jadi secara keseluruhannya bab 1 ni kita dapat orang kata apa, mengenali lah apa kita punya matlamat kita untuk mempelajari sejarah ni, dan sejarah ni mampu membawa kita lebih mengenal diri dan juga keluarga dan juga negara. Okey, itu saja untuk kelas PDPR kita pada hari ini. Jadi kepada pelajar cikgu, sila siapkan, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Jika anda faham dan minat dengan video cikgu, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi untuk bab 2, iaitu zaman air batu. Sekian, terima kasih.